Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, kita berada dalam pengajian asas usulul fiqh yang membincangkan di bawah tajuk al-adillah asy-syar'iyyah ataupun adillatul ahkam, dalil-dalil hukum, ataupun dipanggil al-masadir asy-syar'iyyah, sumber hukum. Kita bincangkan semalam dalam bab al-masalih al-mursalah, al-masalih al-mursalah, atau disebut sebagai al-istislah. Kita dah bincang definisinya, mengikut pendapat di kalangan ulama usul. Kemudian kita bagi sokongan daripada Al-Quran dan juga dalil, support. Dan seterusnya kita bincangkan juga 3 cabangan dalam bab al-masalih, 3 cabangan, iaitu dipanggil al-maslahah al-mu'tabarah dan juga al-maslahah al-mulghah dan juga al-maslahah al-mursalah. 3. Tuan-tuan boleh lihat di papan putih. Kita akan huraikan perbincangan yang kita ada sebutkan semalam, jenis-jenis al-masalih. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bincang dalam bab apa? Anwa'. Apa itu anwa'? Jenis. Jenis apa tu? Iaitu dipanggil jenis al-istislah. Nampak silau lah, al-istislah. Anwa' apa? Anwa' al-masalih, al-maslahah. Anwa' jamak, sini pun jamak lah. Al-masalih, al-masalih ataupun maslahah. Kita dah bincang semalam mengenai dia ada 2. Satu mengenai apa? Dipanggil sebagai i'tabara syari' ataupun tidak. Aula ataupun tidak. I'tabara, mengambil kira oleh Allah Ta'ala, syari' ataupun tak diambil kira. Ini kita pecahkan semalam kepada 3. 1, 2, 3. Apa dia? Iaitu dipanggil al-maslahah al-mu'tabarah. Al-mu'tabarah. Apa maslahah mu'tabarah? Iaitu yang mana maslahat tersebut disebut dalam Quran. Kita dah bagi contoh semalam. Dan ini tanpa niza', tanpa khilaf di kalangan ulama. Maslahat mu'tabarah ni memang syariat mengambil kira. Dan yang keduanya adalah al-maslahah al-mulghah. Mulghah ni apa? Mulghah ni makna bercanggahan dengan nas al-Quran. Maslahat itu bercanggahan dengan nas al-Quran ataupun hadis. Ataupun al-maslahah mulghah ini kita muqaddam, kita utamakan maslahat khas, maslahat yang personal kepada maslahat umum. Itu juga mulghah. Sepatutnya diutamakan maslahatnya am, maslahatnya ammah. Maslahat umum diutamakan, letak nombor 1. Maslahat personal, maslahat secara individu, maslahat khassah, itu diletak nombor 2. Tapi bila mana diletakkan maslahat khassah nombor 1, maslahat ammah nombor 2, dipanggil maslahat mulghah. Dan yang ketiga dipanggil maslahah al-mursalah. Ini tak ada nas. Dan gunakan akal, mujtahid menggunakan akal, tengok macam mana, adakah sesuai ataupun tidak mereka mengambil hukum daripada isu tersebut. Macam mana mereka cuba untuk berijtihad. Itu adalah mereka tengok di situ ada maslahat ataupun tidak untuk manusia.
Nah, ini dipanggil al-maslahah al-mursalah. Dua-dua tak ada khilaf di kalangan ulama. Ini semua ulama terima, ini semua ulama tak terima. Di sini ada khilaf di kalangan ulama. Adakah dia termasuk dalam masadir al-masadir asy-syar'iyyah, sumber hukum ataupun tidak? Maslahah mursalah. Ada sebahagian ulama mazhab mengambil ini juga sebagai sumber hukum, ada sebahagian yang mengatakan tidak. Yang kedua, kita nak bincang mengenai dengan apa dia? Mengenai dengan quwwatul maslahah, kekuatan maslahat itu, ataupun aw adamiha, iaitu tidak ada kekuatan maslahat. Ini terpecah kepada tiga. Terpecah kepada apa? Terpecah kepada tiga. Apa dia tu? Nah, ini dah dalam maqasid asy-syariah. Tiga. Dipanggil apa? Ad-daruriyat. Okey. Dan yang kedua dipanggil apa? Al-hajiyat. Dan yang ketiga dipanggil at-tahsiniyat. Tahsiniyat. Nampak? Okey, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita boleh lihat perbahasan yang pertama mengenai dengan jenis maslahat. Maslahat ni ada yang kita panggil maslahat yang boleh diambil kira dan juga tak diambil kira. Maslahat ni terbahagi kepada tiga. Yang pertama, maslahat mu'tabarah, tak ada khilaf di kalangan ulama, ulama terima. Maslahat mulghah, tak ada khilaf di kalangan ulama, ulama tak terima mengenai maslahah al-mulghah ini. Contoh kita dah berikan semalam. Al-maslahah mursalah, ulama berbeza pendapat mengenai adakah ia sumber hukum ataupun tidak. Dari segi kekuatan maslahat tersebut ataupun tidak kuat ataupun tidak, maslahat ini terbahagi kepada tiga. Nak kategorikan dia adalah ad-daruriyat ataupun al-hajiyat ataupun at-tahsiniyat. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perantaraan untuk menjaga kemaslahatan hamba dia berperingkat. Ada tiga peringkat. Yang sangat perlu dipanggil daruriyat, nombor dua yang kurang perlu dipanggil hajiyat, yang tak perlu pun dipanggil tahsiniyat. Okey. Kemudian kita tengok apa itu ad-daruriyat. Ad-daruriyat ini, ini ad-daruriyat. Apa dia? Yang pertama ad-daruriyat. Apa itu ad-daruriyat? Iaitu dipanggil maslahat yang tak dapat tidak, untuk liqiyami masalihid din wad dunya, untuk menguruskan maslahat agama dan dunia, tak dapat tidak perlukan kepada daruriyat ni. Apa dia? Kita tengok di mana kita bincangkan ad-daruriyat. Kalau tak ada dia, maka rosaklah, cacatlah sistem kehidupan dunia. Okey. Kehidupan tak sempurna dan akan tersebarlah keburukan. Kebaikan hilang. Bila tak ada daruriyat ini, kebaikan akan hilang, cacat sistem dunia, maka akan berlaku kerosakan di kehidupan dunia. Berlaku apa? Kerosakan. Okey. Di antara al-umur ad-daruriyah, perkara-perkara daruriyah bagi manusia, kita lihat kepada ulama bincangkan 5 ad-daruriyat. Ulama bincangkan ada apa? Ada 5. Nampak jelas tak tulisan? 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. Satu dipanggil sebagai apa? Hifzuddin. Hifzuddin. Apa itu hifzuddin? Menjaga agama. Lagi hifzun nafs. Yang kedua, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifzul aqal, menjaga akal. Nampak? Yang keempat, hifzul mal, menjaga apa? Harta. Yang kelima, an-nasal dulu baru mal. An-nasal.
hifzun nasal, keturunan, an-nasab, keturunan, an-nasal. Dan yang kelima adalah hifzu al-mal, harta yang terakhir sekali. Nampak daruriyat ada 5. Menjaga agama, hifzuddin. Yang kedua ini yang paling utama. Yang kedua hifzul nafs, menjaga jiwa daripada terbunuh. Yang ketiga hifzul aqal, menjaga akal. Ini peringkat ketiga. Peringkat yang keempat menjaga nasal, keturunan. Diharamkan zina, jaga keturunan. Yang kelima hifzul mal, diharamkan mencuri. Sebab apa? Menjaga harta. 5 ini, hifzuddin, hifzul nafs, hifzul aqal, hifzul nasl, hifzul mal, semua ini adalah termasuk dalam daruriyat. Kalau tidak ada salah satu daripada ini, maka akan cacatlah kehidupan dunia, maka akan berlakulah kerosakan. Akan berlakulah apa? Kerosakan di kehidupan dunia. Okey, tersebar kerosakan. Jadi perbincangan yang saya sebutkan ini, tuan-tuan boleh lihat dalam kitab Al-Muwafaqat karangan Imam Asy-Syatibi Al-Maliki, dia menyebut panjang lebar dalam maqasid asy-syariah dia. Okey, kitab Al-Muwafaqat, Daruriyat Al-Hajiyat At-Tahsiniyat. Kemudian tuan-tuan juga dalam bab yang saya sebutkan ini, tuan-tuan boleh rujuk kepada kitab Abdul Wahab Khallaf Usulul Fiqh, dan juga kitab Ramadan Al-Buti, Sa'id Ramadan Muhammad Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Okey, dalam kitab Dawabit Al-Maslahah fi Syariah Al-Islamiyah, di sana juga ada menyebutkan mengenai dengan perkara yang saya sebutkan, daruriyat al-hajiyat tahsiniyat. Okay, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama menyebut perkara-perkara daruriyat yang 5 ini, perkara hifzuddin, nafsul, aqal, an-nasl, al-mal, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta, termasuk dalam perkara yang sangat utama, perlu diraikan. Okey, kita akan bincangkan satu persatu. Hifzuddin, tuan-tuan nampak yang pertama, hifzuddin, agama, jaga agama. Apa itu yang dimaksudkan dengan jaga agama? Apa yang dimaksudkan dengan jaga agama? Syariat suruh kita menjaga agama. Al-iman wa nutqu bisyahadatain, beriman dan juga mengucap 2 kalimah syahadah, dan juga baki-baki rukun Islam yang lain. Okey, sebab untuk menjaga agama inilah, untuk menjaga agama ini Allah Ta'ala syariatkan tolak kerosakan, kemudaratan, okey, dengan cara berjihad. Kemudian tuan-tuan lihat, nak pelihara agama adalah dengan cara memberi hukuman berat kepada si murtad, orang yang murtad. Dalam kitab Syekh Waliullah Ad-Dihlawi, Hujjatullahil Balighah, menyebutkan hukuman murtad hendaklah dibunuh. Sebab apa? Dia membawa virus yang berbahaya seperti COVID-19. Seorang yang murtad tular penyakit tadi kepada orang-orang lain, mereka juga nak murtad. Sebab seorang, bila kita tak ambil hukuman ke atas orang yang murtad tersebut, virus yang sangat laju akan tular kepada manusia yang lain sekiranya kita tidak banteras daripada awal. Okey, seterusnya yang kedua dipanggil hifzun nafs. Hifzun nafs, yang kedua hifzun nafs, menjaga jiwa. Tuan-tuan nampak tulisan menjaga jiwa. Maksudnya ibahatu ta'am wa syarab wal maskan mimma yatawaqqaf alaihi baqaul hayah. Jadi makna harus makan, minum, semua tempat tinggal, semua ni perlu, kerana manusia bergantung kehidupan kepada dia. Manusia tak boleh hidup tanpa makan, tanpa minum, mati. Begitulah juga dalam ad-daruriyat ini, menjaga jiwa itu adalah satu perkara yang sangat penting. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk menjaga jiwa, menjaga nyawa ni, Allah Ta'ala bagi tahu macam mana uqubatid diyah wal qisas.
Siapa yang bunuh manusia dengan sengaja dikenakan hukuman qisas. Siapa yang bunuh manusia tak sengaja dikenakan hukuman apa? Diat. Bayar pampasan. Sebab apa dikenakan hukuman-hukuman seperti itu? Itu adalah ad-daruriyat, perkara yang sangat penting dan sangat perlu. Okey. Yang ketiga, Allah Ta'ala mensyariatkan apa? Untuk menjaga akal. Menjaga apa? Akal. Apa yang Allah syariatkan untuk menjaga akal? Ada markah hitam lagi. Untuk menjaga akal. Apa dia Allah Ta'ala syariatkan? Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensyariatkan untuk menjaga akal ni, Allah Ta'ala haramkan perkara-perkara yang memabukkan. Arak, dan seumpama dengan arak, dan seumpama dengan arak yang mana akan menghilangkan akal. Sebab itu dikenakan hukuman yang berat 80 kali sebatan untuk orang yang minum arak. Siapa yang minum arak tak rasa minum arak di kehidupan akhirat, yang jauh lebih lazat. Dan yang keempat dipanggil an-nasal, hifzun nasal, menjaga keturunan. Bila menjaga keturunan, Allah Ta'ala syariatkan apa? Iaitu untuk menjaga keturunan diharamkan berzina dan wajib dikenakan hukuman hudud kepada si penzina semata-mata untuk menjaga keturunan nasab supaya tidak lagi ada pembuangan bayi dan sebagainya. Okey. Hifzu apa lagi? Hifzu al-mal, yang terakhir hifzul mal. Hifzul mal ni menjaga harta untuk daruriyat ini, dia adalah selalunya untuk apa dia? Untuk muamalat. Hifzul mal selalunya untuk apa? Untuk muamalat. Untuk muamalat harta ni penting. Sebab tu ketika kita semayang, orang curi beg kita, dalam beg ada laptop, ada handset. Itu harta tu. Harta kita dan nilainya ratusan ribuan ringgit. Tak dapat tidak, batalkan semayang. Sebab apa batalkan semayang? Ad-daruriyat. Harta ni satu tuntutan untuk kita jaga, bukan perkara kecil. Dia perkara daruriyat. Nampak perkara muamalat, perkara apa? Perkara daruriyat, perkara yang penting. Jadi sebab itu Allah Ta'ala nak suruh jaga harta ni. Allah Ta'ala haramkan apa? Pencuri. Mencuri itu diharamkan dan dikenakan dipotong tangan pencuri, hukuman hudud yang berat. Kerana bila mana perkara jenayah yang dilakukan ni berat, hukuman juga berat. Sebab apa hukuman berat? Kerana dia adalah ad-daruriyah. Daruriyat ini perkara yang berat, yang sangat diutamakan dalam Islam. Siapa yang murtad dikena untuk jaga agama, maka dihukum hukuman bunuh. Siapa yang bunuh manusia dikenakan hukuman qisas, bunuh balik. Sebab apa? Ad-daruriyat, menjaga jiwa. Siapa minum arak dikenakan hukuman sebat 80 kali. Sebab apa? Untuk menjaga akal. Allah Ta'ala bagi akal, suruh fikir, bukan suruh rosakkan. Kemudian nasal, keturunan, jenayah zina. Siapa yang melakukan jenayah zina, hukuman juga berat, sama ada 100 kali sebatan ataupun direjam. Saya tengok dia dah kahwin ke belum. Kemudian al-mal, harta. Bila harta dalam bab muamalat, dalam bab muamalat, seutamanya harta satu perkara daruriyat yang penting. Siapa yang mencuri dipotong tangan, jenayah yang besar dan juga hukuman juga berat. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu mengenai apa kita bincangkan? Mengenai dengan ad-daruriyat. Okey, sekarang insya-Allah kita akan lihat apa lagi? Al-hajiyat, nombor 2. Yang kita nak bincang lepas daruriyat adalah al-hajiyat. Apa itu al-hajiyat? Hajiyat ni maslahat juga. Manusia berhajat, tapi manusia berhajat ni untuk mudahkan manusia, untuk mengangkat kesusahan daripada manusia. Tapi bila tak ada benda hajiyat ni, tak ada, maka sistem kehidupan takkan rosak, takkan cacat. Sebab dia bukanlah perkara daruriyat. Tak ada harta boleh mati. Tak ada harta nak hidup, nak makan macam mana? Tak ada akal, tak ada jiwa, agama. Benda ni semua boleh merosakkan sistem dunia. Tapi al-hajiyat, kalau tak ada, tak rosakkan pun kehidupan kita. Sebab dia bawah sikit level daripada daruriyat. Ad-daruriyat bawah dia adalah al-hajiyat. Dia maslahat juga, keperluan manusia juga, tapi tak sampai ke tahap daruriyat.
Cuma bila tak ada al-hajiyat ni, apa yang berlaku? Jadi susah. Sebab hajiyat ni untuk memudahkan, bila tak ada dia susah. Jadi rumit. Jadi al-hajiyat untuk manusia, maksud tarju' ila raf'il haraj, maksudnya al-hajiyat, bila sebut al-hajiyat, adanya hajiyat untuk mengangkat kesusahan daripada manusia, dan untuk meringankan manusia. Okey. Kemudian yang ketiga dipanggil tahsin niat. Tahsin niat ni jatuh nombor 3 lah. Tahsin niat ni apa? Tahsin niat ini adalah maslahat juga, tapi maruah yang nak dia. Siapa yang tak ada ni, maka maruah dia akan tercalar. Maruah dia akan apa? Akan tercalar. Maksudnya tahsin niat ni kalau tak ada pun tak apa, cuma dia kita panggil al-akhdhu bi mahasinil adat wa makarimil akhlaq. Maksudnya dia ni kita panggil seseorang yang mana bersifat dengan akhlak yang baik, ada akhlak, makna maruah dia dijaga. Kemudian adat, kebiasaan yang baik. Okey, itulah dipanggil sebagai tahsiniyat. Bila tak ada tahsiniyat, kehidupan takkan rosak. Tak akan rosak. Seperti mana daruriyat. Bila tak ada daruriyat, tak ada agama, dunia rosak. Tak ada hukuman qisas, bermaharaja lela, pembunuhan akan berlaku. Tak ada akal, macam-macam manusia boleh buat, haiwan pun tak buat, manusia boleh buat. Tak jaga nasal, bercampur habis keturunan, adik kahwin dengan adik-beradik dan sebagainya. Tak jaga harta, habis berlaku rompakan, kecurian di setiap tempat. Nampak? Ini perkara yang sangat utama. Tahsiniyat ini tak ada dia pun tak apa, tidak ada apa-apa kecacatan. Okey? Dan tidak juga ada apa-apa kesusahan kalau tak ada tahsiniyat. Cuma kehidupan dia akan jadi apa? Akan jadi mustaqbahah. Al-hayah mustaqbahah. Mana tak elok. Tak ada tahsiniyat ni, kehidupannya kehidupan yang kosong, yang tidak ada perkara yang cantik. Nampak? Perkara yang indah. Pada ukuran orang-orang yang berakal. Orang yang berakal, yang cerdik, mereka lihat akhlak seseorang, dia tahu orang ni memang dari tahsiniyat dia jayid, bagus. Tapi yang akhlaknya teruk, tahsiniyat out, kosong. Okey, tapi dari segi hajiyat dan juga daruriyat okey. Okey. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya maqasid asy-syari', maksud daripada Allah Taala, daripada apa yang Allah Taala syariatkan daripada hukum hakam tu, la ta'du hifdhu wahid min hadhihi thalatha, sebenarnya tidak kosong daripada salah satu daripada tiga. Apa yang Allah Taala syariatkan, hukum hakam Allah Taala, sama ada kadang-kadang berbentuk daruriyat, kadang-kadang berbentuk hajiyat, kadang-kadang berbentuk tahsiniyat. Okey. Kadang-kadang berbentuk al-hajiyat, dia menyempurnakan. Tak ada dia pun tak apa, tapi agak cacat sikit, akan jadi susah. Ada ketikanya hukum Allah tak ada, habis, rosak. Ada kalanya hukum Allah lebih tak ada pun tak apa, kalau ada lebih baik. Okey. Jadi seolah-olah kita lihat di sini ad-daruriyat, al-hajiyat menyempurnakan ad-daruriyat. Nampak? Ad-daruriyat akan sempurna dengan hajiyat. Mana ad-daruriyat tak akan sempurna melainkan dia perlu kepada hajiyat. Hajiyat tidak akan sempurna, dia juga perlu kepada tahsiniyat untuk saling sempurna menyempurnai. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita bincangkan, martabat level untuk meraihkan mengikut kepentingan. Okey, kepentingan hukum hakam disyariatkan, disyariatkan sama ada ad-daruriyat, al-hajiyat, at-tahsiniyat, disyariatkan hukum. Kita lihat adakah ia berasaskan kepada daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Kalau tuan-tuan faham, insya-Allah
tidak akan menjadi masalah. Kerana kita tahu di manakah prioritinya. Okey? Okey, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini asasnya jenis daripada masalah. Terbagi kepada dua, dari segi kekuatan ataupun dari segi diambil kira ataupun tidak. Diambil kira ataupun tidak terbagi kepada tiga, yang mana kekuatan maslahat ataupun kekuatan lemah ataupun kuatnya maslahat tersebut juga terbagi kepada tiga, dan daruriyat sendiri di bawahnya terbagi kepada lima. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bincang lagi pada hari ini, iaitu masih lagi dalam bab apa? Dalam bab al-masalih al-mursalah. Okey, dalam bab al-masalih al-mursalah kita nak bincangkan apa hujjah di kalangan ulama. Okey, di kalangan ulama ada yang menjadikan al-masalih al-mursalah, maslahat mursalah ini sebagai satu hujjah, dan mengiktibar al-masalih al-mursalah sebagai salah satu sumber daripada sumber-sumber pensyariatan Islam. Okey, boleh padam Kemudian dalam masalah boleh jadikan hujjah ataupun tidak maslahat mursalah ini, masalih mursalah, ada tiga pendapat. Ada berapa? Ada tiga pendapat di kalangan ulama. Kita lihat. Ada soalan sebenarnya maqasid asy-syariah, ada 5 perkara ni. Apa dia? Menjaga jiwa, menjaga agama, jiwa, akal, lagi apa lagi? Nasal, keturunan, dan juga menjaga al-mal, harta. Semua 5 ni dalam maqasid sama. Ini semua petikan juga daripada kitab al-muwafaqat kitab Asy-Syatibi, Al-Maliki dalam mazhab Malik. Asy-Syatibi ulama mazhab Malik. Jadi itu cerita tentang apa? Tentang maqasid juga. Cuma dia ada kaitan rapat. Maqasid syariah, kitab dia pun tebal maqasid syariah. Cuma dalam masalih mursalah ada kaitannya dengan maqasid syariah. Dia saling macam talazum, saling lazim melazimi. Jadi tuan-tuan puan-puan, cuma Imam Syatibi ni tak salah saya dalam tahun 700 atau 800 hijrah. Jadi dia terkemudian tahun yang terkemudian ulama Maliki. Okey, kita lihat sekarang ini masalih mursalah. Adakah boleh dijadikan hujjah ataupun tidak? Ini perbincangan juga di kalangan ulama. Di sini ada 3 pendapat tuan-tuan. Boleh. Hujjah al-masalih mursalah. Okey. Ada berapa pendapat di sini? Di sini ulama kata ada 3 pendapat. 1, 2 dan juga 3. Okey. Tuan-tuan lihat majoriti di kalangan ulama. Majoriti di kalangan ulama. Siapa majoriti? Jumhur. Siapa dia jumhur? Iaitu kebanyakan ulama. Ulama mana tu? Al-Hanafiyah. Okey. Lagi Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i, ulama-ulama Hanafi, dan juga ulama-ulama Zahiriyah. Mereka tak ambil kira sebagai hujjah al-masalih mursalah. Mereka tak kira kepada maslahat. Maslahat mursalah tidak diambil kira sebagai sumber hukum. Okey, boleh Apa tak diambil kira? Mana mereka tidak menjadikan al-masalih mursalah sebagai masadir, sebagai masdar daripada masadirul hukum. Tak jadikan sumber hukum, dalil hukum. Okey. Mana tak terima tu apa? Tak terima secara mutlaqan. Mutlaqan ni apa?
memang tak terima langsung lah. Datanglah macam mana pun memang tak terima. Okey tak ada qaid apa-apa, mutlak. Pendapat yang kedua yang dipegang oleh Imam Al-Ghazali dan juga Imam Al-Baydawi di kalangan ulama Syafi'i. Siapa dia? Imam Al-Baydawi. Ada kitab tafsir ulama tafsir juga, Imam Al-Baydawi dan juga Imam Al-Ghazali. Juga Imam Al-Ghazali murid kepada Imamul Haramain. Imamul Haramain, anak murid dia Imam Ghazali, dia belajar dengan Imamul Haramain. Okey, betul jadi dua-dua Imam Al-Baydawi dan juga Imam Al-Ghazali, dua-dua ini adalah daripada ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i. Tapi mereka terima tau Al-Masalih Mursalah sebagai hujjah, mereka terima, tapi dengan syarat bil qaidi, dengan syarat bil qaid, bil quyud, dengan syarat. Taklah mereka terima mutlak, secara mutlak mereka terima tak, tapi mereka letak qaid, letak syarat. Okey, mana mereka kata apa dia? Al-Imam Ghazali dan juga Imam Baydawi, mereka kata Al-Masalih Al-Mursalah boleh dijadikan hujjah tetapi dengan beberapa syarat. Di antaranya dia kata ada 3 syarat. Sempurna 3 syarat, maka sahlah ia untuk menjadi dalil ataupun sumber hukum. Ada 3 syarat. Apa dia tu? Hendaklah maslahat tersebut adalah daruriyah. Hendaklah jadi maslahat itu, maslahat mursalah ini adalah pada tempat daruriyah. Apa maksud pada tempat daruriyah? Dia bukan tahsiniyah, bukan hajiyah. Memang sangat perlu, tak ada dia rosak habis. Okey. Perkara yang kedua, syarat yang kedua, Imam Ghazali kata sempurna 3 syaratnya baru sah untuk dijadikan dia sebagai dalil sumber hukum. Apa dia? Maslahat tersebut qat'iyah la dhanniyah. Makna maslahat tersebut hendaklah maslahat yang qat'iyah. Maslahat apa? Qat'iyah. Qat'iyah makna apa? Makna dia bukan zon. Tak ada ikhtilaf di kalangan ulama. Tidak ada ruang ijtihad. Nombor 3, apa dia? Maslahah tersebut adalah kulliyah, bukan juz'iyah. Maslahat tersebut, nampak jelas tulisan? Maslahat tersebut adalah maslahat kulliyah. Semua orang Islam, bukan juz'iyah, bukan sebahagian orang Islam, bukan. Kulliyah. Cukup 3 syarat ini, Imam Ghazali, Imam Baydawi daripada ulama Syafi'i menyatakan sahlah dijadikan al-masalih mursalah diiktibar sebagai salah satu daripada dalil ataupun sumber hukum seperti Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Okey. Kemudian cuma bila Imam Baydawi, Imam Ghazali dia menyatakan cukup 3 syarat, bolehlah dijadikan masalih mursalah sebagai hujjah. Ulama-ulama usul kritik, banyak kritik tentang 3 syarat ini. Apa dia ulama usul kritik? Iaitu mereka kata kalau ikutkan syarat yang pertama, maslahat tersebut daruriyah. Okey. Apa ulama jawab? Bukanlah daripada satu kelaziman maslahat mesti jadi di kalangan daruriyah, kerana ma'ruf ad-daruriyah tubihul mahdhurat wala hajah ila al-istidlal bil maslahah ma dama al-akhdhu bid darurah aslun masyru' fi an-nas. Dia kata maslahat daruriyah ni tak perlu pun kepada maslahat masalih mursalah, kerana ad-daruriyah di bawahnya ada nas yang membenarkan, di bawahnya ada teks nas yang membenarkan. Ada Quran, hadis membenarkan situasi darurat. Okey, tuan-tuan nampak situasi darurat, teks Al-Quran ataupun hadis membenarkan nas.
dan tak perlu pun kepada maslahat. Tidak perlu pun kepada maslahat dan tak perlu pun kepada istidlal dengan maslahat, kerana kaedah yang ma'ruf, kaedah al-fiqhiyah yang ma'ruf. Apa dia? Iaitu ad-darurah, ad-darurah, ad-daruratu tubihu al-mahdhurah, tubihu al-mahdhurat. Mahdhurah atau mahdhurat jamak ataupun mufrad, ad-daruratu tubihul al-mahdhurah. Perkara yang dilarang, perkara darurat akan mengharuskan perkara yang mahdhurah, yang dilarang. Okey, ataupun buh jamak pun boleh, al-mahdhurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Okey, perkara darurat menghalalkan, mengharuskan perkara yang dilarang. Cuma dalam kaedah, satu lagi kaedah fiqhiyah menyatakan tuqaddaru biqadariha, dikadarkan dengan kadarnya sahaja. Jadi tak perlulah kepada maslahat ulama kritik. Yang kedua, ulama jawab, ulama usul jawab, dinisbahkan dengan syarat yang kedua, maslahat itu mesti qat'iyah. Okey, tak semestinya maslahat itu qat'iyah, kerana beramal dengan zan yang rajih ataupun ma'mul bih fil furu' al-fiqhiyah wa ja'alahu asasan fi umur kathir. Sebenarnya untuk beramal dengan fiqh, masalah-masalah furu' tak perlu pun kepada maslahat qat'iyah. Untuk sesuatu hukum tak perlu pun qat'iyah, dhanniyah pun dah cukup. Jadi sebab apa kita nak syaratkan dia qat'iyah? Sebab itu ulama usul jawab rad, menyangkal pendapat Imam Al-Baydawi dan juga Imam Al-Ghazali, iaitu maslahat qat'iyah tak semestinya untuk kita beramal, kerana ada juga beramal dengan zan yang rajih. Okey, dalam masalah furu'. Okey, seterusnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dinisbahkan dengan syarat yang ketiga, maslahat kulliyah. Okey, ulama jawab, ulama usul, mereka kata tak semestinya maslahat itu mesti kulliyah dan juga ammah. Bahkan harus jadilah maslahat tersebut maslahat far'iyah, seperti mana maslahat bagi puak yang tertentu, makhsusah, puak yang tertentu, selagi mana ia diiktibar pada syariat. Mana tak semestinya di kulliyah, kadang-kadang maslahat ini untuk satu kaum. Ada tak semestinya kena seluruh manusia, tak semestinya. Ulama usul telah menyangkal tiga syarat ini yang diletakkan oleh Imam Al-Baydawi dan juga Imam Al-Ghazali rahimahumallahu ta'ala. Okey, syarat yang ketiga, pendapat yang ketiga, ini pendapat pertama, kedua, ketiga. Pendapat yang ketiga siapa? Yang dipegang oleh ulama-ulama mazhab Maliki. Okey, ulama apa? Mazhab Maliki. Ulama Maliki kata apa? Ulama Malik, Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dan juga ulama-ulama yang mengikut mereka berdua, masalih maslahah mursalah diiktibar segi syarak, dan ia adalah satu dalil daripada dalil hukum apabila sempurna syaratnya. Pendapat nombor 3, Imam Malik, okey, Imam Malik dan juga Imam Ahmad rahimahumallahu taala menyatakan maslahah mursalah dia boleh dijadikan dalil hukum, boleh dijadikan sumber pensyariatan, tapi juga bil quyud. Ni bil quyud, dengan syarat. Dia pun letak syarat juga, tak secara umum. Ada syarat pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey, tuan-tuan lihat, mereka kata apa? Maslahat tersebut, syarat yang pertama, Imam Malik juga Imam Ahmad meletakkan syarat, hendaklah maslahat tersebut haqiqiyah la wahmiyah, maslahat yang hakiki. Macam mana maslahat hakiki? Sabit dengan al-bahas, dengan perbahasan, dengan istiqra' kajian. Maslahat ini memang maslahat yang sebenar, sesuai dengan maqasid syariah. Dia tak boleh ini anggaran je, agak je, tak boleh. Dia mesti dengan istiqra', dengan penelitian, pengamatan, dengan perbahasan, nak menyatakan maslahat ini adalah maslahat hakikiyah yang sesuai dengan maqasid asy-syariah. Apa yang sesuai dengan maqasid syariah?
untuk mendatangkan kemanfaatan, menolak kemudaratan. Jelas okey. Seterusnya tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, syarat yang kedua Imam Malik letak alla ta'arada nassan minal kitab awis sunnah awil ijma'. Dengan syarat tu'arid ta'arad, tidak ada kontradiksi, pertembungan di antara masalih mursalah dengan hukum Quran ataupun hukum hadis ataupun hukum ijma'. Maknanya jangan maslahat mursalah ni dia bertentangan dengan hukum nas, Al-Quran, hadis ataupun ijma'. Okey. Sebab bila mana dia bertentangan dengan nas, Quran ataupun hadis ataupun ijma', apa yang bertentangan maslahah mursalah, maka jadilah dia maslahah mursalah ini bertukar menjadi maslahah al-mulghah, yang dilarangkan, yang diabaikan. Sebab apa? Setiap hukum yang datang pada syariat, apa dia? Mestilah binaknya di atas maslahah. Setiap hukum hakam yang datang daripada syariat, tak ada pertembungan. Hukum hakam dia mestilah apa dia? Untuk maslahat manusia. Dia tak boleh bertentangan. Contohnya apa? Contohnya bila musuh serang kita, kita menyerah kalah. Kita tak apa, kita serahkan, tunduk, patuh kepada musuh. Sedangkan nas Al-Quran, hadis suruh apa? Dia suruh apa? Al-amirah bid-difa', suruh kita jaga agama, jaga kemuliaan umat Islamiyah. Itu yang Quran hadis suruh. Jadi sebab itu bila musuh serang, apa yang serah diri? Tidak. Kalau serah diri dia bertentangan dengan nas Quran, walaupun maslahatnya ada untuk menjaga nyawa kita. Okey, seterusnya yang ketiga, Imam Malik letak yang ketiga, Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Apa dia? Maslahat tersebut mestilah ammah, maslahat yang umum, bukan maslahat yang spesifik, yang khusus, yang personal. Maslahat di sini bukanlah maslahat seseorang, maslahat personal, tetapi maslahat ini adalah untuk kebanyakan manusia ataupun seluruh manusia. Sebab itu datang satu kaedah menyebutkan al-maslahatul ammah, maslahat umum muqaddamah diutamakan alal maslahatil khassah, ke atas maslahat personal. Okey. Maka tak bolehlah seseorang itu mengeluarkan hukum hakam seperti mana qawanin, undang-undang yang mana dibuat kadang-kadang untuk maslahat sebahagian orang. Tidak kebanyakan ataupun seluruh manusia. Undang-undang tak sama seperti hukum hakam. Kadang-kadang undang-undang dibuat untuk menjaga, meraihkan sebelah pihak, untuk meraihkan sebahagian pihak. Hukum hakam tak seperti itu, untuk menjaga semua pihak, semua manusia ataupun kebanyakan di kalangan manusia. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, syarat yang keempat. 1, 2, 3, syarat yang keempat. Apa syarat yang keempat? Yang Imam Ahmad dan juga Imam Malik letakkan, iaitu jadilah maslahat tersebut yang ma'qulah fi dhatiha. Ma'qulah ni boleh kita tahu illah, boleh kita tahu illah, sebab dia. Okey. Jadi macam mana maslahat tak boleh tahu illah? Contohnya kita tengok di mana bila datang ke atas akal, maka talaqqatha bil qabul. Maslahat akan menerimanya dengan penerimaan. Okey. Itu maslahat. Kerana bila sesuatu perkara yang tak ada ruang untuk ijtihad, maka kita tak tahu maslahat dia. Tak ada ruang untuk ijtihad. Okey. Makna terutama dalam bab ibadat lah. Bab ibadat, semayang 4 rakaat, 3 rakaat, maghrib, subuh 2 rakaat. Tak boleh. Itu benda tak ada ruang untuk ijtihad. Tidak ada ruang untuk kita ijtihad. Sebab apa tak ada? Itu bab ibadat. Yang ada ruang ijtihad yang boleh kita tahu maslahat dia ada dalam bab muamalat. Nampak tak? Jadi muamalat adalah ma'qulatul ma'na, iaitu boleh ditahu illah dia, sebab dia.
Jual beli ni halal. Sebab apa? Inilah illah dia. Oh, benda bermuamalat seperti ini haram. Apa dia? Inilah sebab dia. Dalam bab ibadat tak boleh kita nak buat macam tu. Kita tak tahu illah sebabnya. Okey? Dalam bab ibadat lebih kita taslim, terima sahaja. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu antara 3 dalil. Kalau tuan-tuan lihat di papan putih kita telah tulis. Yang pertama dipegang oleh Hanafiyah, Syafi'ah ataupun majoriti di kalangan ulama tak terima masalah mursalah sebagai hujjah. Pendapat yang kedua Imam Al-Baydawi dan Imam Al-Ghazali di kalangan ulama Syafi'i yang terima ia sebagai hujjah, tetapi letakkan beberapa syarat. 3 syarat. Imam Malik, Imam Ahmad mengiktibar, mengambil kira maslahah mursalah sebagai satu hujjah, tapi dengan syarat-syaratnya. Ada 4 syarat yang kita sebutkan tadi. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengakhiri pengajian kita pada pagi yang mulia ini, kita lihat dalil-dalil masalah mursalah sebagai satu hujjah. Ulama yang menyatakan maslahah mursalah sebagai satu hujjah, mereka berdalilkan ada atas beberapa peristiwa. Peristiwa yang pertama, apabila berlaku pada zaman sahabat, walam yajidu minasyara', mereka tak dapati hukum syara' yang menunjukkan sama ada kita nak beramal ataupun tak beramal dengan maslahat tersebut. Maka mereka mendapati di dalamnya peristiwa isu tersebut boleh untuk tahqiqul maslahah, untuk kita realisasikan maslahat, maka mereka membina hukum hakam di atas maslahat dan juga pensyariatan. Apa dia? Contoh, kita lihat yang pertama. Maslahat yang mana yang menjadikan Abu Bakar mengumpulkan mashaf yang berpisah-pisah. Ni orang ni ada mashaf dia, orang ni ada mashaf dia, ada mashaf dia. Mana mashaf ni Quran yang tersimpan dalam simpanan dia. Setiap orang ada. Jadi maslahat yang Abu Bakar nampak adalah kita kumpulkan semua mashaf yang terpisah-pisah ni, wa huwa amrun la yaf'al, yang mana itu perkara yang Nabi tak pernah buat. Kumpulkan semua mashaf yang ada di sisi sahabat, kumpulkan untuk jadikan Quran. Ini semua Nabi tak pernah buat. Walihaza tawaqqafa fihi awal al-amr. Pada permulaannya Imam Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tawaqquf dulu, relax dulu, KIV dulu. Sebab apa? Sebab Nabi tak buat lagi. Nabi tak pernah buat. Kemudian Sayyidina Umar datang beri nasihat kepada Abu Bakar. Abu Bakar lihat padanya ada kebaikan dan di sana ada maslahat untuk Islam itu sendiri, maka Abu Bakar telah merealisasikan pendapat Sayyidina Umar dengan mengumpulkan Al-Quran yang bertebaran dalam simpanan-simpanan sahabat. Begitulah juga maslahat menjadikan Abu Bakar untuk memerangi orang yang mengingkari untuk membayar zakat, tak nak bayar zakat. Nampak? Itu semua maslahat yang Abu Bakar nampak perlu buat sedemikian. Perkara yang kedua, maslahat ini menjadikan Sayyidina Umar menjatuhkan talak yang 3 dengan 1. Mana siapa yang kata aku ceraikan kamu dengan talak 3, suami kata kepada isteri dia, maka Sayyidina Umar kata jatuh 1 je, tak jatuh 3. Wa yuqifu tanfidh hadd as-sariqah fi 'amil maja'ah. Pada zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar, selepas daripada tu, maka siapa yang talak 3 jatuh 3. Siapa yang talak 3 maka jatuh 3. Pada zaman Sayyidina Umar talak 3 jatuh 1. Pada zaman sekarang nak ikut pendapat mana? Atas kebijaksanaan hakim. Setiap hakim negeri-negeri, setiap hakim di negeri, di mahkamah yang berbeza-beza, maka dia yang menentukan jatuh 1 maka jatuh 1, jatuh 3 maka jatuh 3, atas kebijaksanaan hakim dalam menjatuhkan hukuman, dan keputusan hakim adalah mu'tamad. Okey. Kemudian maslahat yang dilihat adalah yuqif tanfidh hadd as-sariqah, iaitu Sayyidina Umar telah menghentikan hukuman hudud daripada pencuri pada zaman kemarau. Zaman kemarau orang mencuri, Sayyidina Umar tak potong tangan. Sebab apa?
Ialah sebab dia nak melangsungkan kehidupan. Musim kemarau tak ada makanan, apa yang ada curi je. Tapi dia kenalah hukuman ta'zir, tapi tak dikenakan potong tangan. Maslahat Saidina Umar juga, Saidina Umar menggunakan maslahat, iaitu membunuh satu jamaah dengan sebab mereka membunuh seorang insan. Ramai-ramai bunuh satu orang. Jadi nak berlakunya adil ataupun melihat kepada maslahat pada ketika itu, Saidina Umar kata semua, berapa orang yang bunuh? 10 orang dibunuh walaupun mereka membunuh satu orang sahaja. Sehingga Saidina Umar kata, kalaulah kota Son'a, satu kota Son'a ni ibu negara Yaman, kalau mereka bunuh satu orang, mereka berpakat membunuh satu orang, maka pasti aku akan membunuh semua yang berada di kota Son'a. Okey. Kemudian maslahat, yang mana maslahat juga, ini kisah-kisah dalil hujjah yang menjadi maslahat mursalah menjadi satu yang tak ada dalil daripada Quran hadis pun. Ini maslahat yang sahabat Nabi buat. Mereka lihat ada maslahat, ada kebaikan, ada maqasid syariah, maka mereka telah menjadikan ia sebagai satu hukum. Contoh maslahat yang menjadikan Saidina Uthman radhiyallahu taala anhu mengumpulkan orang-orang Islam ke atas mazhab yang satu. Semua mazhab lain dibakar ataupun dihentikan, di-stopkan. Semua refer kepada maslahat mazhab yang satu. Dan bertebaranlah di ufuk-ufuk dunia Quran, resam Uthmani dan yang lain telah dibakar. Begitulah juga maslahat pada zaman Saidina Uthman. Saidina Uthman menjadikan ia satu maslahat, iaitu mentajdidkan azan semayang Jumaat. Hari ini hari Jumaat, azan Jumaat 2 kali sampai hari ini. Sampai hari ini, kerana apa? Dia melihat kepada maslahat. Apa maslahat? Ramainya orang dah semakin ramai, manusia semakin banyak, maka azan tidak lagi seperti zaman Nabi satu kali, dibuat 2 kali supaya manusia boleh untuk berjalan pergi menunaikan solat. Maslahat yang mana menjadikan Khulafa' ar-Rashidin, mereka menjadikan Al-Barid, ada pos, surat dan sebagainya, itu mereka yang jadikan, mereka yang buat Al-Barid, sistem pos surat. Dan juga Yadribu dan Nuqud, apa dia? Iaitu mereka yang mencetak wang, duit, tak guna lagi emas perak. Contoh, emas perak mungkin susah, mereka telah mula mencetak pada ketika itu. Dan juga ila ghairi zalika min a'malid daulah, dan selain daripada itu, daripada amalan-amalan pekerjaan-pekerjaan negara, dan tidak disangkal pun oleh salah seorang di kalangan ulama pada ketika itu. Ini menunjukkan maslahat. Tak ada dalil tapi mereka buat kerana mereka lihat maslahat. Banyak lagi lah hukum hakam mengenai maslahat al-mursalah. Kemudian hukum hakam dan juga pensyariatan ini dibina di atas tahqiqul maslahah. Tuan-tuan kena lihat apa itu hukum hakam pensyariatan atas maslahat mursalah. Tidak lain tidak bukan hanyalah untuk merealisasikan manfaat, maslahat, manfaat dan juga menolak kemudaratan. Ulama sepakat yang demikian, tidak ada seorang pun yang ingkar, maka ia adalah jadi ijma' di kalangan sahabat. Apa yang sahabat buat, Khulafa' ar-Rashidin buat, maka semua ulama yang mujtahid pada ketika tak ada seorang pun ingkar, dan maka jadilah ijma' sahabat. Dan ijma' sahabat adalah a'lal maratib, ijma' yang paling tinggi. Hukum hakam syariat disyariatkan untuk merealisasikan maslahat hamba tu. Maslahat-maslahat yang dibina di atasnya hukum hakam syarak yang ma'qulah, yang mana akal boleh capai apakah illah sebabnya. Okey. Tak ada nas, maka akal boleh fikir, maka itulah dinamakan maslahat mursalah. Bila di sana ada kemanfaatan dan juga menolak kemudaratan, menggunakan akal, mujtahid menggunakan akal, itulah namanya maslahat al-mursalah. Okey? Jadi istidlal dengan masalih mursalah, maslahah mursalah tidak dibuka luas, melainkan terutama dalam bab muamalat dan juga seumpamanya lah daripada suatu hukum yang diketahui illahnya. Bab ibadat kita tak tahu illah.
Kemudian peristiwa-peristiwa yang baharu, satu hari selepas satu hari, satu zaman, satu generasi selepas satu generasi, kalaulah tidak dibuka pintu untuk mujtahid dalam bab pensyariatan untuk maslahat mursalah, pasti syariat Islam ni sempit, jumud, susah untuk berkembang. Okey. Dan syariat Islam yang pada zaman Nabi, mana mungkin isu yang baru sesuai pada zaman Nabi? Sudah pasti takkan sesuai. Jadi sebab itulah perlukan kepada maslahat sebagai satu hukum, maslahah al-mursalah. Sesuai pada satu zaman dan juga pada satu tempat. Walaupun kita tahu apa dia pensyariatan ini, syariat ini sebenarnya untuk umum seluruh manusia sampai hari kiamat. Cuma isu yang baru sentiasa berbangkit. Okey. Dengan ini kita dapat melihat sejauh mana kekuatan dalil-dalil ulama yang berhujah dengan masalih mursalah. Okey. Kerana itu kita lihat apa dia? Kecenderungan Imam Malik dan juga orang yang mengikutnya dan juga Imam Ahmad yang berpendapat masalih mursalah ialah satu hujah, satu masdar, sumber daripada sumber-sumber pensyariatan. Sebahagian di kalangan ulama usul menyatakan innal ihtijaj bil maslahah al-mursalah mahall wifaq bainal mazahib. Siapa yang berhujjah dengan maslahah al-mursalah adalah satu tempat wifaq, pertemuan antara mazhab-mazhab. Selain daripada mazhab Zahiriyah, mereka tak terima maslahah mursalah kerana mereka tolak logik ar-ra'i, hukum qiyas, semua mereka tolak. Istihsan, masalah mursalah, semua yang ar-ra'i mereka tolak. Tak syak lagi orang yang menegah, melarang berpegang dengan maslahat mursalah, sebenarnya mereka telah melarang untuk berpegang dengan pensyariatan Islam secara itlaknya biduni syurut biduni syurutin tatabatuha fakhafu an yakuna alqalbi ma yaftahu babun lil mutala'ibin wal mubtadi'in walladhina ajazu al akhza biha dabatuha bi syaratin wa quyudin tahaqqaqal maslahah wa tadfa' al mafsadah kama zakarna sabiqan. Jadi sudah pasti bila mana kita tak buka pintu maslahat mursalah sebagai satu hukum akan jadi sempit. Bila akan jadi sempit, dia akan membuka ruang kepada mustasyriqin orientalis ataupun orang yang membuat bid'ah untuk mengada-adakan, merendahkan pensyariatan agama Islam itu sendiri. Sebab itu dalam maslahat mursalah, sumber utamanya kena lihat adakah ia ada kemanfaatan untuk manusia, menolak kemudaratan daripada manusia, ada ataupun tidak. Maka itu yang menjadi ukuran utama. Alhamdulillah telah selesai kita dalam bab al-istislah al-masalih mursalah, dalam bab yang ke-6 dalam dalil Al-Quran yang kita bincang secara tuntas alhamdulillah sebelum ini. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, istihsan, al-istislah ataupun al-masalih mursalah. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk satu bab yang dipanggil sebagai sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah. InsyaAllah ta'ala kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang di bawah bab al-adillah asy-syar'iyyah, dalil-dalil syara'. Tuan-tuan yang terlepas mengikuti siaran langsung kami, boleh terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini dalam pengajian Asas Usulul Fiqh. Okey, subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.